Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu untuk hari ini. Okey, untuk hari ini masih pada tema yang sama, alam sekitar dan teknologi hijau. Tajuk ataupun unit masih lagi sama, kebersihan alam tanggungjawab bersama. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.1 dalam kurungan 1 Roman, memahami, mengenal pasti dan menggunakan pola ayat mengikut konteks. Okey, untuk hari ini kita sentuh pada kemahiran tata bahasa. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran dapat mengenal pasti dan menggunakan 4 pola ayat dengan betul. Okey, kriteria kejayaan. Okey, murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya mereka boleh mengenal pasti dan menggunakan 4 pola ayat dengan betul. Okey, sebelum tu kita tengok dulu pada apa yang dimaksudkan dengan frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja dan frasa sendi nama. Ini contoh-contoh yang ada. Sebelum ni kita pernah belajar tentang kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata sendi nama. Untuk hari ini kita tengok pada pola ayat frasa. Ada 4 ke semuanya. Pola ayat yang ada gabungan frasa nama dengan frasa nama. Ini satu ayat, okey. Ini frasa nama dengan frasa kerja, frasa nama dengan frasa adjektif dan frasa nama dengan frasa sendi nama. Okey, kita tengok dahulu apa contoh-contoh frasa nama. Okey, contoh frasa nama dekat sini. Rumah. Rumah kecil. Rumah kecil itu. Kedua-dua buah rumah kecil itu. Itu ialah frasa nama. Ini contoh. Okey, berkenaan dengan rumah. Okey, frasa adjektif daripada perkataan indah. Okey, dia banyak sebenarnya. Frasa adjektif juga dikenali sebagai frasa kata sifat. Okey, indah. Indah sungguh. Tidak indah sungguh. Tidak berapa indah sungguh. Itu ialah contoh frasa adjektif dari perkataan indah. Okey, frasa kerja pula. Frasa kerja macam biasa, frasa kerja ialah perbuatan. Okey, kalau kata kerja kita cakap itu ialah satu perbuatan. Okey, frasa kerja contohnya dekat sini ialah tidur, hendak tidur, belum hendak tidur, belum hendak tidur lagi. Ini contohnya. Okey, contoh yang seterusnya berkenaan dengan frasa sendi nama. Di dalam kotak. Di tepi kali. Ke Kelantan. Ini ialah kata sendi. Okey, bila lebih daripada satu perkataan ni dipanggil sebagai frasa sendi nama. Okey, kita tengok pada buku teks. Muka surat 33. Teks muka surat 33. Kita tengok gambar dan tajuknya dekat sini. Mural penutup botol. Sini dia, ini yang berada dekat dinding sekolah. Okey. Mural penutup botol. Maksudnya mural ni diperbuat daripada penutup botol. Okey, dekat gambar ni dah nampak jelas cantiknya mural tersebut. Okey, dekat sini ada cikgu dan pelajar-pelajar dia, murid-murid dekat sini. Okey, kita tengok satu persatu berkaitan dengan petikan gambar ini. Okey, kita baca sama-sama. Ilis dan rakan-rakannya ke sekolah. Mereka membantu Cikgu Munirah. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Mereka sangat teruja. Cikgu Munirah guru pendidikan seni. Beliau menggunakan penutup botol untuk menghiasi dinding kantin. Okey. Okey, dekat sini, dekat dalam petikan ini ada beberapa
pola ayat. Ada beberapa pola ayat. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama terlebih dahulu. Ilis dan rakan-rakannya ke sekolah. Ilis dan rakan-rakan ni ialah frasa nama. Ke sekolah ni ialah frasa frasa sendi nama. Okey, dia dah masukkan dekat sini. Ilis dan rakan-rakannya ke sekolah. Okey, kita tengok yang kedua. Mereka membantu Cikgu Munirah. Mereka membantu Cikgu Munirah. Mereka ialah frasa nama. Membantu Cikgu Munirah ialah frasa membantu ni apa? Kita kena kenal pasti, kena tengok satu persatu perkataan yang ada. Membantu Cikgu Munirah ialah frasa kerja. Frasa kerja. Dia letak dekat nombor 2 ni. Mereka membantu Cikgu Munirah. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Okey, dalam ayat ni sebenarnya dia berada dekat pola yang mana satu. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Tak ada diletakkan dekat sini. Apa sebenarnya? Mereka ialah frasa nama. Manakala hendak menyiapkan mural penutup botol ni ialah frasa kerja, menyiapkan. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Mereka sangat teruja. Mereka sangat teruja. Mereka ialah frasa nama. Sangat teruja ni merujuk kepada sifat, betul? Okey, bila masuk pada sifat, ini ialah frasa adjektif. Okey, dah diletakkan dekat sini. Mereka sangat teruja. Okey, dia dah pecahkan macam ni. Okey, seterusnya. Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Cikgu Munirah masuk kepada frasa nama. Guru pendidikan seni ialah juga frasa nama. Jadi, dia masuk dalam pola frasa nama tambah dengan frasa nama. Okey. Okey, dan seterusnya kita nak tambah dekat sini. Apa lagi pola ayat yang boleh kita gunakan dalam ditambah dekat sini berdasarkan kepada gambar yang ada. Okey, contohnya. Murid-murid bertepuk tangan. Murid-murid bertepuk tangan. Itu dalam pola yang mana satu? Murid-murid bertepuk tangan. Tepuk tangan tu ialah frasa kerja. Jadi, dia masuk ke dalam pola ayat frasa nama tambah dengan frasa kerja. Okey, seterusnya. Cikgu nak tambah lagi ayat kat sini. Mural penutup botol itu sungguh cantik. Mural penutup botol itu sungguh cantik. Okey. Frasa nama tambah dengan sungguh cantik tu ialah frasa frasa adjektif. Frasa adjektif. Sifat. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok dekat gambar ni. Ini Munir. Ini ialah Cikgu Munirah. Ini ialah Ilis. Okey, apa ayat yang kita boleh bina dekat sini berdasarkan pola frasa nama dengan tambah dengan frasa sendi nama. Okey, kita boleh buat ayat macam ni. Ilis di sebelah Cikgu Munirah. Ilis di sebelah Cikgu Munirah. Okey, Ilis ialah frasa nama. Di sebelah Cikgu Munirah tu ialah frasa sendi nama. Okey. Kita tengok pada latihan yang seterusnya. Okey, sama ini contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, ini ada arahan kat sini, tulis ayat di bawah mengikut pola yang betul.
Okey, ada 8 ayat dekat sini. Dekat sini ada 4 pola ayat. Maksudnya dalam satu pola ayat ada 2 ayat yang akan kita masukkan dekat sini. Okey, kita tengok yang pertama terlebih dahulu. Dekat mana kita nak letak ayat yang pertama ni? Okey, yang pertama, Puan Haniza, Ibu Seha. Puan Haniza, Ibu Seha. Okey, yang pertama ni, Puan Haniza ialah frasa nama. Ibu Seha ialah frasa nama ke, frasa kerja ke, frasa adjektif ke, frasa sendi nama? Ya, ini ialah frasa nama. Jadi, perkataan Puan Seha diletak kat sini. Puan Seha. Kita pecahkan dua, okey? Puan Seha dekat sini. Puan Seha. Puan Haniza di sini. Ibu Seha dekat sini. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, tulis Puan Seha. Puan Seha. Puan Haniza. Ibu Seha. Puan Haniza. Ibu Seha. Okey. Yang kedua, kita tengok pola ayat dia. Jangan besar sangat tulisan sebab kita akan buat 2 ayat dekat sini. Ada 2. Setiap satu ni ada 2. Okey, yang kedua. Puan Haniza suri rumah. Puan Haniza suri rumah. Puan Haniza ialah frasa nama. Suri rumah pun frasa nama. Okey. Jadi, kita kena letak dekat mana? Dekat bahagian bawah perkataan Puan Haniza. Tulis juga Puan Haniza dekat sini. Puan Haniza suri rumah. Puan Haniza suri rumah. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ketiga. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Okey, kita nak letak dekat pola yang mana satu? Prihatin ni ialah sifat. Jadi, kita kena letak dekat pola yang mana satu? Betul, kita kena letak yang nombor 3 ni di pola frasa nama dan frasa adjektif. Jadi kita tulis kat sini beliau, perkataan kat sini beliau, kemudian dekat frasa adjektif prihatin akan kebersihan alam. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Okey, kita tengok yang keempat pula. Beliau ke pasar pada setiap pagi. Beliau ke pasar pada setiap pagi. Jadi, beliau ialah frasa nama. Ke pasar setiap pagi ini ialah frasa adjektif. Betulkah frasa adjektif? Frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Okey. Jadi, frasa nama dengan frasa sendi nama kita kena letak dekat kotak yang betul dekat bahagian bawah ni. Jadi, di sini kena tulis beliau ke pasar pada setiap pagi. Beliau ke pasar pada setiap pagi. Okey, kita tengok yang kelima. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Okey, sayur-sayuran frasa nama lebih segar iaitu sifat. Okey, bila sifat kita kena letak di bahagian pola frasa adjektif. Jadi, kita tulis dekat
Sini. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Okey, yang keenam. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Okey. Dekat mana kita nak letakkan pola ayat ini? Ya, beliau ialah frasa nama, jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Ini ialah frasa kerja. Jadi, kita kena letak dekat pola ayat frasa nama dan frasa kerja. Okey, kita tulis kat sini. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Okey, seterusnya nombor 7. Pengunjung di pasar itu dari Kampung Sentosa. Okey. Pengunjung di pasar itu dari Kampung Sentosa. Jadi, macam mana kita nak pecahkan dua pola ayat ni? Okey, yang ni ialah frasa nama dari Kampung Sentosa ialah frasa sendi nama. Jadi, kita kena pecahkan macam ni. Okey, dekat sini, tulis kat sini. Pengunjung di pasar itu dari Kampung Sentosa. Pengunjung di pasar itu dari Kampung Sentosa. Okey, yang terakhir, yang ke-8. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Menjaga alam ni ialah perbuatan. Okey, jadi ini ialah dalam pola ayat frasa kerja. Jadi kita masuk dekat sini. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Okey, dah faham, dah tuliskan semuanya jawapan nanti. Awak ambil gambar hasil kerja dan hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, selamat belajar semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Rabu nanti. Assalamualaikum.